السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah mengkhabarkan bahawasanya mereka yang buat amalan yang salih, sama ada lelaki atau perempuan, tapi sifat orang itu dia beriman, wa huwa mu'min, faulaika yadkhulunal jannah, yakni mereka ini yang akan masuk ke dalam syurga, wala yuzlamuna naqira, mereka tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Daripada ayat ini ada bukti bahawasanya syarat diterima amalan yang salih adalah beriman. Maka beriman dengan Allah dan Rasulnya adalah syarat yang pertama untuk diterima amalan yang salih. Juga Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, Wal-Asr, Innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala telah bersumpah bahawasanya manusia berada dalam kerugian melainkan mereka yang beriman. Yang pertama disebut tentang sifat-sifat mereka yang berjaya dan tidak rugi, mereka beriman. Allah berfirman, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Mereka beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan mereka buat amalan-amalan yang salih. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipersoalkan tentang amalan yang paling afdal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jawab, imanun billahi wa rasulih, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kerana tiada amalan yang diterima, tiada amalan yang salih yang diterima melainkan daripada orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan kerana ini kata Al-Imam Al-Ghazali, la tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifati al-ma'bud. Ibadah, amalan salih tidak diterima melainkan daripada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, InsyaAllah ta'ala pada malam ini kita akan sambung bacaan dalam kitab Aujaz Al-Mukhtasarat, dan kita akan mula dalam bahagian aqidah yang ia bahagian yang paling penting dalam kitab ini. Apabila ilmu aqidah yang dibahaskan dalamnya adalah tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para anbiya, maka ilmu ini adalah ilmu yang paling afdal dan ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling afdal secara mutlak adalah ilmu aqidah. Kata para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, yakni kemuliaan sesuatu ilmu adalah berdasar
apa yang dibahaskan dalam ilmu itu. Maka ilmu ini, ilmu aqidah adalah ilmu yang paling afdal. Ilmu aqidah dinamakan juga dengan ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Maka 4 nama ini adalah bagi satu ilmu yang ia adalah ilmu aqidah. Pengarang rahimahullah dia kata, bagi mereka yang mahu dapat salinan daripada kitab yang kita membaca, boleh tekan link yang ada dalam iklan bagi majlis malam ini. Boleh tekan link dan download salinan daripada bab aqidah daripada Telegram. Ada PDF, dalam bentuk PDF. Maka kata pengarang rahimahullah, babul aqaid. Ini bab tentang perkara-perkara yang berkait dengan aqidah. Muka surat 9, kata pengarang rahimahullah, faslun a'zamu umuril islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata pengarang yang mafhumnya, fasal, perkara-perkara yang paling besar dalam Islam itu 5 perkara, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, haji di Baitullah bagi sesiapa yang mampu pergi ke Baitullah. Maka pengarang rahimahullah dia mula perbahasannya dalam ilmu aqidah tentang 5 perkara yang paling besar dalam Islam. Dan ini warid dalam hadis yang terkenal dengan hadis Jibril. Apabila Jibril tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-Islam, maka apabila Jibril tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang mafhumnya, Islam adalah seorang bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dia mendirikan salat, menunaikan zakat, dia puasa Ramadan dan dia menunaikan haji jika dia mampu. Maka 5 perkara ini disebut dalam hadis ini, dan 5 perkara ini kata ulama adalah 5 perkara yang paling besar dalam Islam. Dan seperti mana kita melihat, yang disebut pada awal adalah 2 kalimah syahadah. Maka 2 kalimah syahadah adalah asas Islam. 2 kalimah syahadah adalah asas Islam. Beriman dengan Allah dan Rasulnya adalah asas Islam. Jika orang dakwa dirinya bahawasanya dia buat salat dan puasa dan haji, tetapi dia tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka sebenarnya tidak diterima daripadanya apa yang dia buat itu. Tidak diterima daripadanya. Kerana syarat yang pertama untuk diterima segala amalan yang salih, beriman dengan Allah dan Rasulnya, mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tentang 5 perkara ini yang kita sebutkan, juga ada satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda padanya, buniyal islamu ala khamsin, yani Islam telah terbina di atas 5 perkara. Dan 5 perkara itu adalah 5 perkara yang kita telah sebut tadi. Maka 2 kalimah syahadah adalah yang pertama. Kata ulama, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawasanya Islam terbina atas 5 perkara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia seolah-olah dia memberi perumpamaan. Kalau kita ada satu kemah dan kita mahu mendirikan kemah itu, maka ada satu tiang yang asas, yang utama di tengah. Apabila kita mendirikan yang di tengah itu, maka itu yang utama, maka akan berdiri kemah itu. Maka tiang yang asas itu, 2 kalimah syahadah itu seperti tiang yang asas. Kemudian ada 4 tiang lagi
yang dengannya yang kita guna untuk membuka kemah, membukanya. Maka 4 tiang itu adalah atau 4 perkara yang kita telah sebut setelah 2 kalimah syahadat adalah umpama kepada 4 tiang itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, bukan makna apa yang kita sebut adalah jika orang tidak buat solat yang wajib tapi dia beriman dengan 2 kalimah syahadat, dia seorang muslim, bukan maknanya dengan hanya malas menunaikan solat yang wajib dia jadi kafir, dia jadi bukan muslim. Tidak. Bahkan orang yang meninggalkan solat yang wajib, solat 5 waktu, maka kata para ulama, kalau dia meninggalkannya tanpa mengingkari kewajipannya, dia meninggalkannya kerana malas, bukan kerana dia mengingkari kewajipannya, maka dia tidak dikira sebagai kafir, tapi dia dikira muslim yang fasik, muslim yang fasik yang berdosa besar. Juga jika orang wajib ke atasnya membayar zakat tapi dia tidak bayar zakat, maka kalau dia tidak membayar zakat tanpa mengingkari kewajipan zakat dalam Islam, tidak dikira kafir, tapi dia berdosa. Juga jika orang tidak puasa bulan Ramadan tanpa alasan, tanpa uzur, dia tidak puasa bulan Ramadan kerana malas, dia tidak puasa tanpa mengingkari kewajipan puasa bulan Ramadan, maka dia dikira orang yang fasik, bukan orang yang kafir, kerana dia tidak mengingkari kewajipan puasa bulan Ramadan. Kata pengarang rahimahullah, وَأَعْظَمُ أُمُورِ الْإِيمَانِ سِتَّةٌ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Kata pengarang yang mafhumnya, perkara-perkara yang paling besar dalam iman itu 6 perkara, iaitu beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan beriman dengan qadar, iaitu Allah yang mentakdirkan yang baik dan yang buruk. Maka setelah pengarang rahimahullah membahaskan atau menyebut 5 perkara yang paling besar dalam Islam, dia sebut 6 perkara yang paling besar dalam iman. Dan 6 perkara yang paling besar dalam iman juga disebut dalam hadis yang sama yang terkenal dengan hadis Jibril. Apabila Jibril tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut 6 perkara ini. Maka kata ulama, 6 perkara ini adalah 6 perkara yang paling besar dalam iman. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, hendaklah diketahui bahawasanya iman dan Islam tidak terpisah. Maka yang muslim dia mukmin dan yang mukmin dia muslim. Maka tidak jadi, tidak berlaku seorang dia muslim tapi bukan mukmin, atau dia mukmin tapi bukan muslim. Tidak. Abu Hanifah kata bahawasanya iman dan Islam seumpama al-zahr ma'al batn, seumpama perut dengan belakang. Bagaimana perut dan belakang tidak terpisah, juga iman dan Islam tidak terpisah. Maka yang mukmin dia muslim dan yang muslim dia mukmin. Maka 6 perkara yang paling besar dalam iman, yang pertama adalah beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah adalah kewajipan yang paling besar ke atas orang mukallaf. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah kewajipan yang paling besar ke atas orang mukallaf. Mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana ini, kata para ulama, wajib ke atas orang mukallaf mengetahui daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala 13 sifat. Dan ada setengah ulama yang kata 20 sifat.
Maka dua-dua mereka yang kata 13 dan yang kata 20, dua-dua mereka daripada Al-Asy'ariyah. Dua-dua mereka daripada Al-Asy'ariyah. Ada ulama yang kata bahawasanya kalau disebut 13, maka itu yang rajih, dan ini seperti mana disebut oleh Sultan Selangor, Sultan Alauddin Sulaiman Shah dalam kitabnya Pohon Agama. Maka dia sebut 13 sifat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kata para ulama, wajib ke atas orang mukallaf mengetahui 13 sifat itu. Apakah 13 sifat itu? Al-wujud, yakni Allah Ta'ala ada. Tiada keraguan pada kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, afillahi syak, yakni tiada keraguan pada kewujudan Allah. Dan kewujudan Allah bukan seperti kewujudan kita yang baharu. Kewujudan kita ada baginya permulaan. Dan kewujudan kita adalah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiada permulaan baginya dan tiada akhir baginya. Dan bukan kewujudan Allah Ta'ala bukan baharu seperti kewujudan kita. Bahkan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada permulaan baginya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bersifat dengan Al-Qidam, yakni tiada permulaan bagi kewujudan Allah. Dan hanya Allah yang azali, yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Setiap sesuatu selainnya baharu, ada baginya permulaan. Setiap sesuatu selain Allah, ia baharu, ada baginya permulaan. Langit, bumi, arah yang enam, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya baharu. Semuanya adalah ciptaan Allah, ada baginya permulaan. Manusia, jin dan malaikat, cahaya dan kegelapan, ada baginya permulaan. Hanya Allah yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwal awwal wal akhir. Huwal awwal, yakni hanya dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Maka kita umat Islam, keyakinan kita jelas bahawasanya alam ini semuanya baharu dan Allah hanya dia azali. Maka keyakinan kita bukan seperti keyakinan golongan, setengah golongan daripada al-falasifah, ahli falsafah. Tidak. Kerana ada daripada ahli falsafah yang mendakwa bahawasanya alam ini azali, tidak ada permulaan baginya. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Ini pendustaan yang jelas bagi agama Islam dan bagi Al-Quran Al-Karim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, juga Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Baqa, yakni tiada akhir bagi kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bersifat dengan Al-Baqa, tidak ada akhir bagi kewujudannya. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Huwal awwal wal akhir. Wal akhir yakni yang tiada akhir bagi kewujudannya. Allah tidak mati dan tidak binasa. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith, yakni Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu daripada ciptaannya. Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Dia berfirman dalam surat Asy-Syura ayat nombor 11. Laisa kamithlihi syai', yakni Allah tidak seperti sesuatu. Maka wajib ke atas orang mukallaf meyakini bahawasanya Allah Ta'ala yang menciptakan alam ini, dia tidak seperti alam ini. Dia tidak seperti sesuatu. Dia bukan seperti manusia, bukan seperti cahaya, bukan seperti kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti sesuatu daripada ciptaannya. Dia tidak seperti sesuatu daripada ciptaannya. Dan tidak boleh menggambarkan Allah.
Allah tidak bersifat dengan warna, tidak bersifat dengan size, tidak bersifat dengan ukuran besar atau kecil. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan ada baginya bentuk atau rupa paras. Bahkan Allah Ta'ala maha suci daripada segala sifat makhluk. Allah berfirman, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Yani tiada persamaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Yani jangan kamu menyifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Dan Allah Ta'ala berfirman, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Yani tiada persamaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sini ada satu kaedah yang disebut oleh para ulama, di antara mereka Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Dhunnun Al-Misri, dan semakna dengan itu disebut oleh Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Malik. Kata para ulama, mahma tasawwarta bibalik, fallahu bikhilafi dhalik. Yani apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Apa yang kita mampu menggambarkan adalah perkara yang baharu, yang ada baginya panjang, lebar, warna, saiz. Adapun Allah Ta'ala yang tidak seperti sesuatu, maka tidak boleh menggambarkan dia dalam fikiran. Kaedah ini hendaklah ia dihafal, dan hendaklah kita ajar kepada anak-anak kita kaedah ini. Jika syaitan dia serang kita dan dia cuba buat waswas, dia mahukan kita menggambarkan Allah wal'iyadhu billahi ta'ala, maka kita tolak syaitan dan kita ingat bahawasanya Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Dia tidak seperti sesuatu. Kita ingat kaedah ini, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, yakni dia tidak memerlukan sesuatu. Maka Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, jin, malaikat, langit dan bumi, dia tidak memerlukan apa-apa daripada ciptaan. Malaikat, mereka hamba-hamba Allah. Allah tidak memerlukan mereka. Juga dia tidak memerlukan kita. Tidak boleh dikatakan tentang para malaikat, mereka adalah pembantu-pembantu Allah. Tidak, kerana Allah tidak memerlukan kepada pembantu. Kita memerlukan bantuan daripada yang lain. Allah Ta'ala tidak memerlukan sesuatu, tidak memerlukan malaikat atau manusia atau jin atau langit atau bumi. Kerana kata ulama, al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah. Yani keberhajatan bercanggah, bertentang dengan sifat ketuhanan. Yang dia Tuhan, mustahil dia memerlukan yang lain. Kerana kalau memerlukan yang lain, maknanya dia lemah. Yang lemah tidak layak baginya ketuhanan. Allah Ta'ala telah ada sebelum kewujudan alam ini. Dia menciptakan alam ini bukan kerana dia memerlukannya. Satu ketika ada setengah daripada para sahabat, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka daripada Yaman, dan mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ciptaan yang pertama. Mereka kata, "Ya Rasulullah, ji'naka linatafaqqaha fid din wa linas'alaka 'an bad'i hadzal amri ma kan." Yani mereka kata, "Ya Rasulullah, kami datang mahu bertafaqquh dalam agama dan kami mahu tanya tentang ciptaan yang pertama." Hadis ini sahih riwayat oleh Al-Bukhari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' wa kataba fi adh-dhikri kull shay' thumma khalaqa as-samawati wal ard."
yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia menjawabkan sebelum memberitahu mereka tentang ciptaan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mula sebut, dia kata yang mafhumnya, baginda bersabda yang mafhumnya, Allah Taala telah ada pada azal dan tiada sesuatu selainnya yang telah ada pada azal. Yakni Allah Taala tidak ada permulaan bagi kewujudannya dan tiada sesuatu selainnya yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Difahami daripada ini bahawasanya segala tempat, segala arah dan masa dan cahaya dan kegelapan itu semuanya baharu. Allah Ta'ala sebelum dia menciptakan alam, sebelum dia menciptakan ciptaan ini, tempat dan masa tidak ada. Cahaya dan kegelapan tidak ada. Langit dan bumi tidak ada. Setiap sesuatu selain Allah adalah baharu. Maka difahami daripada ini juga bahawasanya Allah yang menciptakan segala tempat dan arah. Dia tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan arah. Dia telah ada sebelum kewujudan tempat dan arah. Tanpa tempat dan tanpa arah kerana tiada permulaan bagi kewujudannya. Tiada permulaan bagi kewujudan Allah, tapi tempat semuanya ada baginya permulaan. Maka sebelum Allah menciptakan segala tempat, dia telah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kita dah kata bahawasanya Allah tidak memerlukan ciptaannya. Maka mustahil setelah dia menciptakan langit dan bumi dan masjid dan Kaabah dan surau dan tempat-tempat, mustahil dia memerlukannya. Tidak boleh meyakini Allah berada dalam masjid. Tidak boleh meyakini Allah berada dalam Kaabah. Tidak boleh meyakini Allah ada atas di dalam langit seperti malaikat. Tidak boleh meyakini Allah ada di bumi seperti kita. Bahkan wajib meyakini bahawasanya Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Ini aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajar oleh ulama Arab dan ulama Melayu. Ulama telah bersepakat bahawasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Ada seorang ulama yang masyhur, guru kepada Al-Imam Al-Bayhaqi, namanya Abu Mansur Abdul Qahir At-Tamimi Al-Baghdadi, yang menulis kitab Al-Farq Bain Al-Firaq, satu kitab yang masyhur. Dalam kitab ini Al-Farq Bain Al-Firaq, dia telah menulis tentang puak-puak yang sesat dan bagaimana mereka telah pecah. Kemudian pada bab yang akhir, dia telah buat satu bab, dia merangkumi dalamnya isu-isu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat atasnya. Maka kata beliau dalam bab ini, dia kata wa ajma'u ay Ahlus Sunnah wal Jamaah ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Yani Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat bahawasanya Allah Ta'ala dia ada tanpa tempat dan bahawasanya masa tidak berlalu atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesepakatan semua ulama bahawasanya Allah ada tanpa tempat, ini ijma' dinukilkan oleh alim ini. Dan juga ijma' ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Irshad, dan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya, dan oleh ulama-ulama yang lain. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, perlu berhati-hati daripada setengah golongan yang dakwa bahawasanya Tuhan jisim besar beranggota badan dan dia duduk atas di langit. Yang meyakini ini dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan atau orang yang meyakini bahawasanya Allah Ta'ala beranggota badan, ada panjang ada lebar, keyakinannya seperti keyakinan orang penyembah berhala. Ini bukan akidah orang Islam. Maka tidak boleh meyakini Allah Ta'ala dia jisim beranggota badan dan dia berada di langit atau dia duduk atas arash, tidak. Bahkan Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu dan dia ada tanpa tempat.
Aqidah ini adalah aqidah yang diajar oleh ulama kita yang Melayu juga. Ulama Melayu kita, ini yang mereka ajar. Ini kita boleh bacanya dalam kitab Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima. Pada muka surat 10, dia telah sebut bahawasanya Allah Ta'ala, dia kata, tiada bertempat. Dia kata tentang Allah, tiada bertempat. Yani Allah ada tanpa tempat. Dan juga ini disebut oleh ulama-ulama yang masyhur seperti Syekh Dawud Al-Fatani dalam kitab-kitab yang dia menulis, seperti Syekh Ahmad Al-Fatani, seperti Syekh Husain Nasir bin Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari, atau lebih terkenal dengan Tuan Husain Kedah dalam kitabnya Hidayatul Mutafakkirin. Semua kitab ini tulisan Jawi dalam bahasa Melayu. Dan ini disebut oleh ramai ulama di tanah Melayu, kerana ulama kita di sini mereka adalah Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pegangan Asy'ariyah dan Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Allah tidak seperti sesuatu dan dia tidak memerlukan tempat. Okey, kita sambung tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala juga bersifat dengan Al-Wahdaniyah, yakni dia Maha Esa. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dia Maha Esa pada zatnya, pada sifat-sifatnya dan pada perbuatannya. Apabila kita kata Allah Ta'ala Maha Esa pada zatnya, zatullah maknanya haqiqatullah. Maka hakikat Allah tidak seperti hakikat-hakikat yang lain. Kerana Allah bukan jisim. Allah bukan jisim yang besar seperti gunung, dan bukannya jisim yang kecil seperti habuk atau semut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dia tidak seperti sesuatu. Allah bukan jisim yang kasar yang boleh pegangnya dengan tangan seperti besi dan kayu dan manusia. Dan dia bukan jisim yang halus yang tidak boleh pegangnya dengan tangan seperti udara, ruh, cahaya. Bahkan Allah tidak seperti sesuatu. Maka dia Maha Esa pada zatnya. Tiada zat yang seperti zat Allah. Juga Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia Maha Esa pada sifat-sifatnya. Yani Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat makhluk, dan makhluk juga tidak bersifat dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah tidak seperti sifat-sifat makhluk. Segala sifat makhluk mustahil ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia Maha Esa pada perbuatannya. Perbuatan Allah atau fi'lullah maknanya penciptaan Allah. Apabila kita kata Allah Maha Esa pada perbuatannya, yakni hanya dia yang mencipta, hanya dia yang mengeluarkan daripada tiada kepada ada. Maka segala sesuatu dalam alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba dan perbuatan hamba semua itu ciptaan Allah. Yang baik dan yang buruk semuanya ciptaan Allah. Tiada sekutu bagi Allah pada perbuatannya. Hanya dia yang mencipta. Hanya dia yang mencipta dengan makna hanya dia yang mengeluarkan daripada tiada kepada ada. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan Al-Qudrah. Maka dia maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Tiada sesuatu yang melemahkan Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan al-iradah, kehendak. Apa yang Allah telah kehendak akan berlaku, mesti akan berlaku. Dan apa yang Allah tidak kehendak ia berlaku, tidak akan berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma sya'allahu kana
Wa ma lam yasha' lam yakun. Yani apa yang Allah telah kehendak ia akan berlaku, mesti akan berlaku. Dan apa yang Allah tidak kehendak ia akan berlaku, maka mustahil ia berlaku, ia tidak berlaku. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, alam ini semua yang berlaku dalamnya, sama ada baik atau buruk, ia dengan kehendak Allah dan ciptaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa khalaqa kulla syai', yani dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah Ta'ala berfirman, hal min khaliqin ghairullah, yani tiada pencipta melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala yang berlaku dalam alam, sama ada baik atau buruk, itu dengan kehendak Allah dan ciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan al-hayat, yani kehidupan. Dan kehidupan Allah bukan seperti kehidupan kita yang baharu. Kehidupan kita adalah dengan ruh, dengan jantung, dengan tulang, darah, daging. Adapun kehidupan Allah bukan seperti kehidupan kita yang baharu. Kehidupan Allah tanpa ruh, tanpa jantung, tanpa paru-paru. Kehidupan Allah tidak seperti kehidupan kita yang baharu. Dan kehidupannya tanpa permulaan dan tanpa akhir. Juga Allah Ta'ala bersifat dengan al-ilm. Maka Allah Ta'ala dia maha mengetahui segala sesuatu. Dengan ilmunya yang azali, yang tiada permulaan baginya. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada baginya permulaan dan tiada baginya akhir. Dengan ilmunya yang azali, dia tahu segala sesuatu. Dia tahu apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Tiada sesuatu yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Hatta perkara-perkara yang kita fikir tentangnya dalam hati kita, tanpa kita cakapnya dengan lidah, Allah Ta'ala tahu tentangnya. Dia pencipta kita. Dia tahu apa yang kita fikir dalam hati kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dia bersifat dengan as-sam' dan al-basar. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala dia maha mendengar dan dia maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia maha mendengar dan maha melihat. Dia mendengar tanpa telinga atau alat yang lain. Dan dia melihat tanpa mata atau alat yang lain. Kerana Allah tidak bersifat dengan anggota-anggota badan. Yang bersifat dengan anggota-anggota badan itu yang baharu. Allah tidak bersifat dengan anggota-anggota badan. Maka Allah Ta'ala melihat ciptaannya tanpa mata atau anggota-anggota yang lain. Dan dia mendengar segala suara tanpa telinga atau alat-alat yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bersifat dengan al-kalam. Kalam Allah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Kalamnya yang ia sifah, yang azaliyah baginya, ia tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa permulaan dan tanpa akhir. Kalam kita ini yang baharu, ada bahasa, ada huruf, ada suara. Adapun kalam Allah yang azali tidak seperti kalam kita yang baharu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita tidak boleh menggambarkan kalam Allah Ta'ala yang azali. Kita meyakini kalamnya yang ia sifat bagi zatnya tidak seperti kalam kita yang baharu. Sampai sini untuk malam ini kita telah membahaskan tentang beriman dengan Allah. Dan insya-Allah Ta'ala pada pengajian yang akan datang kita akan sambung syarahan tentang beriman dengan para malaikat dan beriman dengan kitab-kitab yang Allah Ta'ala telah menurunkan atas para anbiya, dan tentang beriman dengan para rasul dan hari akhirat dan al-qadar. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung perbahasan pada kali yang akan datang. Maka
kita target kita cuba untuk habiskan pada setiap pengajian satu fasal. Kita cuba untuk habiskan satu fasal. Maka harap muslimin dan muslimat download salinan daripada kitab ini dan boleh dengar balik syarahan yang saya telah sebut. Ulang tengok video ini dan boleh tulis tambahan-tambahan atau syarahan-syarahan yang saya telah sebut supaya kamu dapat hafal dan kamu boleh ajar kepada orang lain insya-Allah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya minta daripada muslimin dan muslimat membantu kita sebarkan ilmu fardu ain kepada masyarakat dengan share video ini, tekan like bagi page kita, tekan like bagi video ini, tekan follow dan juga guna bell supaya kamu diingatkan tentang video-video yang baru dalam page ini. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada muslimin dan muslimat yang telah ikut kita dalam pengajian ini dan barakallahu fikum. Terima kasih juga bagi mereka yang buat doa bagi hamba yang fakir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.